tentang amalan kita dalam nak menyambut Ramadan ini. Tanda orang-orang yang beriman ni, kata ulama, dia sentiasa bersiap, berwaspada untuk menghadapi perintah-perintah yang diarahkan oleh Allah. Kata Imam Abu Bakar Az-Zur'i rahimahullah, tanda orang yang kurang awas, orang yang kurang waspada ini apakah dia? At-tahawunu bil amri iza hadara waqtuhu. Sikap menganggap remeh terhadap apa-apa perintah Allah kecuali dilakukan hanya bila tiba masanya saja. Fa innaka in tahawanta bihi sabbataka Allahu wa aq'adaka an maradi'i wa awamirihi uqubatan laka. Kalau kita melambat-lambatkan atau meremeh-remehkan perintah Allah, maka Allah akan meremeh dan melambatkan kita juga dan akan meninggalkan kita dari keredaannya sebagai suatu bentuk uqubatan laka, hukuman pada kita. Contoh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Allah, kami mohon padamu kefahaman para nabi, daya hafalan para rasul, ilham para malaikat muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Ya Allah, kayakan kami dengan ilmu-Mu, hiasilah kami dengan kelembutan, muliakan kami dengan takwa, cantikkan kami dengan sihat wal afiat. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Terima kasih yang berusaha, Tuan Pengacara Majlis yang saya hormati, para pegawai, ahli jawatan kuasa, para sukarelawan Masjid Pelindung Utama Besrah, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin, muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Saya dahului dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan malam ini. Seterusnya dapat kita kembali saling bertatap muka. Setelah kali terakhir saya menyampaikan ceramah di sini kira 1979 hari yang lalu, hari Selasa 18 September tahun 2018. Maknanya sudah 5 tahun, 5 bulan. Dan saya yakin tuan-tuan tak ingat apa yang saya ceramahkan ketika itu. Tajuk kita penghayatan hijrah dalam realiti semasa. Masa itulah. Malam ini saya diminta menyampaikan satu tajuk, insya-Allah berkenaan tentang amalan di ambang Ramadan. Hadirin hadirat sekalian, bulan Ramadan bakal bertandang. Semua yang beriman kini diundang. Membaca zikir Al-Quran berkumandang. Lailatul Qadar marilah dihadang. Telah tersebut dalam Al-Quran panggilan bagi orang beriman, tak kira lelaki maupun perempuan, hendaklah berpuasa di bulan Ramadan. Malam ini kalau tak salah kiraan kita dah pun berada pada 9 hari bulan Sya'ban tahun 1445. InsyaAllah pada hari Ahad 10 hari bulan Mac tahun 2024, kami di Jabatan Mufti dengan kerjasama Jabatan Ukur dan Pemetaan akan pergi menengok anak bulan. Jadi tak lamalah, lagi kurang lebih 23 hari kita bersedia untuk menyambut tetamu istimewa. Saya lebih suka menggunakan kalimat kita kira hari menengok anak bulan. Jangan sebut puasa berapa hari bulan, sebab macam mendahului Jabatan Mufti dah. Tunggu tengok dulu, tak tahu bila.
puasa raya semua jangan awas sangat. Kadang jam kita ni pun sedap sangat mengira. Tidak. Lagi berapa hari ni lah. Lagi berapa hari ni tak kira boleh. Tapi ketepatan itu duduknya mesti tak boleh tidak. Mesti kena tengok ada ru'yah dan juga hisab. Hadirin hadirat sekalian. Berkenaan tentang amalan kita dalam nak menyambut Ramadan ini. Tanda orang-orang yang beriman ni kata ulama, dia sentiasa bersiap, berwaspada untuk menghadapi perintah-perintah yang diarahkan oleh Allah. Kata Imam Abu Bakar Az-Zur'i rahimahullah, tanda orang yang kurang awas, orang yang kurang waspada ini apakah dia? At-tahawunu bil amri iza hadara waktuhu. Sikap menganggap remeh terhadap apa-apa perintah Allah kecuali dilakukan hanya bila tiba masanya saja. Fa innaka in tahawanta bihi sabbataka Allahu wa aq'adaka an maradi'i wa awamirihi uqubatan laka. Kalau kita melambat-lambatkan atau meremeh-remehkan perintah Allah, maka Allah akan meremeh dan melambatkan kita juga dan akan meninggalkan kita dari keredaannya sebagai suatu bentuk uqubatan laka, hukuman pada kita. Contoh, kita orang Islam wajib semayang. Tetapi berapa ramai orang, dia hanya melakukan persiapan semayang apabila waktunya sudah masuk. Itu pun bagus juga. Tapi kalau orang yang memiliki kualiti iman tinggi, dia dah buat preparation. Sebab itu kata Sufyan bin Uyainah rahimahullah, janganlah engkau jadi seperti hamba yang berlagak sombong. Hanya datang ke masjid bila dipanggil. Maka datanglah masjid sebelum azan dikumandangkan, kata dia. Sebab kalau datang masa azan, itu makna tunggu dipanggil. Itu dah bagus dah. Terima kasihlah tuan-tuan yang datang masjid. Tapi kalau nak kualiti lagi tinggi, dia datang sebelum azan. Sebab itu salafus soleh, mereka amalannya memang datang sebelum azan. Sebagai contoh, Sa'id bin Musayyib rahimahullah. Selama 40 tahun, dia amalan dia mesti berada dalam masjid sebelum azan berkumandang. Ini kualiti iman tinggi lah. Yang tuan-tuan buat ni bagus sangat dah. Ada orang tunggu komat apa semua. Allah tak ada hal nak mengatakan kita punya stages iman kita. Sama juga haji. Haji pun jangan hari nak wukuf baru belajar tentang haji. Dia mesti buat preparation. Tapi kita di Malaysia alhamdulillah, orang nak berangkat pergi haji ada kursus haji 17 siri. Tak campur kursus haji perdana lagi, kena tawaf pada MPK. Mana bagus buat persiapan. Tetapi sayang, bila tiba bab Ramadan ataupun bab puasa, berapa orang di kalangan kita yang buat preparation sebelum datangnya Ramadan. Apabila tak buat preparation, maka itu yang sepanjang Ramadan timbul macam-macam kemusykilan keagamaan. Yang kadang-kadang kemusykilan itu soalan berulang tiap-tiap tahun dari muka yang sama. Tiap-tiap tahun hantar soalan benda hak sama. Kita Jabatan Mufti kan melayan soal jawab. Nengok sender, email dia, sama je soalan tahun lepas. Paling banyak soalan, batal puasa tak korek hidung? Tak habis-habis cerita korek hidung daripada tahun 2003. Dia melanya soalan sama. Ni bukan marah, tanya dah. Tak prepare. Artinya dia tidak memasakkan dirinya dengan hal ehwal keagamaan. Sama juga dalam tarawih. Masih lagi tak selesai berdebat. Mana lebih afdal? Semayang 20 rakaat ataupun kurang? Tapi saya ingat masjid ni berapa rakaat ni? Geng 08 gaya tak? 8 je. Koklah tuan-tuan semayang pemujur umur kita ni. Loh lah nak 8 ke nak buat 20 ke? Jangan kelahi sudah lah. Lepas tu dia berdebat sama dia. Siapa lebih afdal? Siapa? Dah, ini bukan perintah nak mengatakan ini 20 masuk surga lebih daripada geng 8. Dah, jangan begitu. Kalau kita buat persiapan, kita akan faham mana yang lebih afdal antara nak buat 20 ataupun buat 8. Ini saya tak berajak lah nak bahaskan nanti. Uraiannya nanti begitu panjang sekali tentang persoalan
8 rakaat ataupun 20 rakaat ini. Hadirin hadirat sekalian, apa yang penting kita buatlah persiapan. Sebab main objektif Ramadan ini dia nak menghasilkan Muslim yang bertakwa. Maka kalau bayangkanlah, katakanlah Ramadan ni macam kilang, dia nak melahirkan produk yang berkualiti. Jadi kalau kilang itu dia memiliki pekerja-pekerja yang pemalas, ketua-ketua departmen yang tak menjalankan tanggungjawab, tak akan dapat melahirkan output takwa itu. Sebab itu Ramadan ni kalau kita belajar prinsip kualiti, ada input, ada proses, ada output. Inputnya iman, prosesnya puasa, outputnya takwa. Kalau kita kerja di kilang misalnya, kalau contohlah kilang kereta, saya ofis di Pekan ada kilang kereta. Kilang kereta ni dia nak melahirkan kereta. Untuk melahirkan satu kereta, dia ada banyak departmen, ada unit berbeza-beza dalam sebuah kilang. Ada stamping, ada body assembling, ada painting, ada engine and transmission assembly, ada trim and final assembly, ada unit pemasangan tayar. Semua ini dia mesti buat yang sempurna. Baru dia boleh menghasilkan sebuah kereta yang zero defect. Maka Ramadan pun sama. Kita masuk di dalam kilang ini, kita akan lalui pelbagai bentuk departmen atau unit dalam Ramadan. Puasa, tarawih, ambil lagi, baca Quran, jaga mata. Semua ini penghujungnya akan dapatlah takwa. Dulu saya pernah menyampaikan syarahan di Masjid Pro 2. Pro 2 ni kereta popular lah orang Malaysia. Start daripada zaman Kancil, Rusa, Kembara, Kenari, Kelisa, Maibi, Biba, Alza, Beza, Azia, Arus, Atiba. Yang paling king Maibi biru lah. Itu paling king sekali lah. Dia kilang Pro 2 ni saya baru dapat tahu dia punya dapatan nilai purata DPU dia. DPU ni defect per unit. Untuk Pro 2 Global Manufacturing Sdn Bhd ataupun PGM, dia dapat 0.1. Maknanya kecacatan dalam satu kecacatan dalam setiap 10 kereta yang dipasang. Hebat tak hebat Pro 2 ni? Satu cacat je daripada 10. Saya borok dengan bos-bos dia. Kalau nak letak standard tinggi macam mana pula? Dia kata kami punya standard kalau nak follow Toyota di Jepun. Jepun dia punya DPU dia 0.01 DPU. Maknanya defect per unit dia 0.01. Satu kecacatan dalam 100 unit kenderaan. Macam kita Pro 2, satu daripada 10. Lepas itu bila viral ada orang enjin dia ada gula lah, ada benda macam-macam. Satu daripada 10. Satu daripada 10. Maknanya bila kita tanya kenapa tak boleh sempurna? Ustaz, sempurna ni Allah. Itu kita kalah. Kesempurnaan ni milik Tuhan je. Manusia macam mana berambi pun mesti ada defect. Yang sempurna hanya Allah. Ini Pro 2 sukalah saya cerita macam ni kan. Dia sukalah. Baik itu dalam konteks kilang Ramadan ni, takwa ni kita ni end result. Jadi macam mana nak dapatkan end resultnya adalah takwa. Dia mesti prepare daripada awal. Ni tanyalah tajuk kita ni, persediaan kita, amalan kita sebelum masuk daripada ke dalam bulan Ramadan nanti. Ada satu checklist yang dikeluarkan oleh almarhum Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi. Dia menyusun satu makalah tentang bagaimanakah impak Ramadan ini kepada para puasawan itu sendiri, yang menjadikan kita ni betul-betul berkualiti. Pertama kata dia, orang kalau sepanjang Ramadan ni nanti fizikalnya bertambah sihat, jiwanya amat bahagia selepas 30 hari berpuasa atau 29 hari, ini tanda proses itu nak takwa sampai matlamat. Badan makin menjadi sihat. Memang tak dapat dinafikan puasa ataupun Ramadan ini sendiri, dia sebulan itu banyak memberi kesan kepada kesihatan kita. Tak dapat dinafikan. Alhamdulillah selama hampir sebulan
semua organ gastroenterologi kita akan direhatkan. Selepas mereka bekerja keras selama 11 bulan. Perut kita ni, dia macam kilang juga. Dia ada rembesan hidroklorik dia untuk nak memecahkan protein. Ada small intestine nak menyerap nutrisi. Kemudian kolon dengan pergerakannya untuk mengeluarkan sisa makanan melalui rektum. Semualah proses ni dia macam kilang, satu kilang dalam badan kita. Maka sepanjang sebulan, kita pula duduk Malaysia ni memang makan siang malam pagi petang. Jadi kilang kita tak berhenti bekerja. Tuan-tuan pun ni sekarang habis majlis entah pergi mengetih pula, balik rumah goreng pula, lempeng lah. Ada je nak mengunyah je kerja. Menyebabkan kilang perut kita itu payah nak dapat rehat yang sempurna. Tetapi sepanjang Ramadan, dia dapat direhatkan daripada pagi sampai petang. Itu yang kita jadi rahmat kepada dia, memberikan kesihatan pada kita. Sebab itulah musim-musim Ramadan nanti jagalah makan. Ada 3 jenis cara makan orang pada bulan Ramadan. Ni tuan-tuan boleh tengok. Ada orang panjang bulan Ramadan ni dia makan sekadar untuk keperluan saja. Dia makan hanya untuk menegakkan tulang rusuk, nak bagi kekuatan nak ibadat saja. Macam contoh kita habis tarawih, masjid sediakan moreh. Maknanya moreh tu dia makan, lepas habis bukannya dia balik, dia sambung pula buat 20 rakaat lagi. Itu yang sepatutnya. Tapi Malaysia ni dah terbalik. Habis 8 rakaat, dia ambil moreh, bye-bye. Dia balik lah. Tak. Sebenarnya makanan tu nak menguatkan balik tenaga. Saya dah selalu pesan pada masjid-masjid, kalau sedia moreh, tolonglah sedia makanan yang berbeza untuk orang buat 8, orang buat 20. Sebab kesian, kadang makanan tu kita dah letak awal, geng 8 rakaat, dia keluar masjid, habis sapu, tak ada tinggal lalu dah kadang-kadang. Membujur lalu, melentang patah. 3 bungkus orang bawa balik. Ni bukan sini cerita masjid lain. Habis dia bawa balik. Geng 20 keluar masjid, terkebir-kebir, tinggal seredak saja. Air TO pun tak ada dah. Jadi jangan begitu. Kita nak bagi semangat orang ibadat banyak. Jadi untuk orang geng 20, mana geng 8 balik habis dah, selamat dah. Tinggallah 2 sah je biasanya geng 20 ni. Jadi untuk mereka, kita beri nasi kambing panas-panas. Baru dia semangat lagi nak datang hari esok. Ini teknik sajalah ya. Jadi, kita makan ni untuk menambah tenaga. Ada orang makan untuk mencukupkan. Dia nak mengisi 1/3 perut dengan makanan, 1/3 perut dengan minuman, dan 1/3 perutnya dengan bernafas. Ada pula orang makan berlebihan. Dia overdose. Makan tabak, makan macam-macam, cendol sampai 3 mangkuk. Akhirnya semayang maghrib, time rukuk, time sujud, keluar balik cendol ikut lubang hidung. Overdose banyak sangat. Sebab dia makan berlebihan. Maka segala masalah ini kita kena kawal daripada sekarang. Sebab dalam bab makan ini, Nabi SAW, dia memang suruh umat dia jaga makan. Ini makan ni bukan benda kecil, tuan-tuan. Makan ni bukan benda kecil. Makan ni dosa pertama manusia. Apa dosa pertama manusia? Bukannya membunuh. Habis Qabil itu cerita lain. Dosa pertama atau kesalahan pertama manusia adalah makan. Alam anhakuma antil kuma syajarati wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Bukankah aku dah larang kamu berdua dari mendekati pokok itu? Aku dah beritahu pada kamu syaitan itu musuh kamu yang nyata. Surah Al-A'raf ayat 22. Iaitu larangan pertama Allah kepada hamba-Nya makan. Sebab itu bila Nabi Adam makan, lekat di tekak. Sebab itu bagi orang lelaki adalah lekat sampai sekarang. Kononnya cerita Israeliat. Nak bagikan amaran pada kita anak cucu, bila makan berambi. Moyang kita dulu keluar pada surga sebab benda inilah. Jadi berambi semakan. Yang kedua, makan ni Nabi suruh jaga sebab makan ni dia punca penyakit. No doubt about it. Tak ada keraguan. Sebab itu kita orang masjid, ustaz-ustaz pun ceramah, ramai meninggal awal. Apa sebab? Makan banyak di masjid ni, la ilaha illallah, makan saja.
Habis ceramah makan, habis tazkirah makan, hari Jumaat makan semua, tidak salah. Tapi sepatutnya selain pada menyediakan jamuan, sediakan juga alat-alat gimnasium. Biar dia exercise sikit. Lepas tu saya di masjid negeri dulu, makan kita bagi hari-hari. Seminggu habis beribu duit beri orang makan. Bukan duit kita, orang nak kira apa, orang sedekah. Beri makan hari-hari. Kuliah duha pagi beri makan, kuliah maghrib beri makan. Semain Jumaat tapi cerita lah, beratus-ratus bungkus bagi makan. Tapi dalam masa yang sama kita sediakan gimnasium. Jadi kepada jemaah, jangan datang mencekik saja, exercise sikit. Ada treadmill, ada basikal, bagi kurus sikit lah. Sebab makan ni punca penyakit. Mau kukis dulu ni pemerintah Mesir. Dia pernah masa nak berbaik-baik dengan Nabi kita, nak diplomatik lah. Dia kirim sepasukan doktor perubatan daripada Mesir untuk nak beri complimentary lah rawatan medical check up kepada orang Madinah. Dia cek kesihatan para sahabat termasuk Nabi sendiri. Dia dapati orang Madinah tak ada penyakit yang teruk. Lantas mereka tanya kepada Nabi kita, apa rahsia orang-orang Islam, orang Madinah ni sihat? Jawapan Nabi mudah. Nahnu qaumun la na'kul illa anju'. Kami ni bangsa makan bangsa lapar saja. Wa idza akalna la numli'u nafsana min at-ta'am. Dan kami pula kalau makan, kami takkan penuhkan perut kami dengan makanan. Tu kata Nabi. Sebab itulah kita ni sunnah Nabi banyak kita buat, tapi satu benda hak kita lupa ikut, jaga makan. Pepatah Arab menyebut al-ma'idatu baitud da' wal himyatu ra'sud dawa wa a'ti kullu badanin ma'awattahu. Perut itu tempat penyakit. Berpantang adalah raja segala ubat. Berikanlah kepada badan apa yang dia biasakan sahaja. Mari kita latih Ramadan ni jadi orang yang jaga makan. Tuan-tuan, sekarang ni data-data kesihatan semasa agak membimbangkan kita. Data yang diberitahu dan dikongsi oleh rakan-rakan di Kementerian Kesihatan menunjukkan sekarang ni ramai saudara mara kita, rakan taulan kita menghadapi risiko penyakit berbahaya ataupun penyakit kronik yang tidak berjangkit. Dia panggil non-communicable diseases. Mana penyakit-penyakit itu dia kronik tapi dia tak berjangkit dengan orang. Apa contoh penyakit? Penyakit-penyakit kardiovaskular lah. Jantung, sumbat saluran darah, serangan jantung, apa lagi stroke, hipertensi, tekanan darah tinggi, apa lagi hyperkolesterol, orang kolesterol tinggi, orang barah ataupun kanser. Ini semua penyakit yang menurut kajian dia lebih menjurus kepada lifestyle, amalan gaya hidup. Jantung, kejam manis, angin hama, kanser darah tinggi, gagal buah pinggang, rosak paru-paru, penyakit tulang, itu semua amalan gaya hidup, bukan berjangkit. Katalah tuan-tuan malam ni, na'udzubillah, ada yang memang sedang menderita penyakit buah pinggang misalnya. Kalau tanya, pakcik macam mana boleh dapat buah pinggang? Itulah saya pergi hospital, salah ada orang tu, dia penyakit buah pinggang juga. Lepas salah tu saya kena. Pedao sangat. Benda tu tak jangkit je, bukannya COVID. Dia lifestyle kita. Kajian daripada Kementerian Kesihatan, ada 87 juta orang Malaysia tak makan sayur, tak makan buah. Bayangkanlah, pada tu sunnah Nabi. Tak, dia tak makan sayur, tak makan buah. Macam budak-budak. 7.2 juta orang tidak menjalankan aktiviti fizikal yang sepatutnya. Maknanya ni geng-geng buat perabot kursi meja, kepala serabut duduk saja. Tak ada kerja, duduk saja membesar ke perut. Tak boleh. Tak masuk lagi hak merokok, hak minum arak, hak memang membunuh diri. Itu cerita lain. Ni lifestyle kita. Ada laporan kesihatan dan mobiliti kebangsaan. Ini agak membimbangkan kita. 5.6 juta rakyat Malaysia sekarang yang umur 18 tahun ke atas, masih tak lepas 18, dah pun mula mengalami masalah berat badan. Bayang, berat badan umur 18. Kita bukan nak marah, ini bukan body shaming, tidak. Pada orang muda, awak kahwin tak lagi. Takkan pinggang dan punggung awak pun kami tak boleh nak beza. Malu kau orang. Kami dulu penuh muda. Umur 17, 18, 19, 20. Tengok badan kami. So mana tak cari datang rumah lah. Pakai jeans luar buka tu.
Baju launa mula kecil pinggang. Kita penuh muda. Awak muda badan macam orang anak 3. Ni contoh marah pula budak muda ni kan. Dok, kita sayang ke dia. Macam kami dah berumur 4-5 series ni, badan berisi, tak pelik. Kami memang hobi balik kan, makan, keluar makan, pergi makan. Memang dah tak boleh nak kontrol. Kita punya, kita punya, tak boleh nak kawal dah badan kita ni. Exercise pun dah lambat, luka pun seminggu baru. Lambat, proses tu lambat dah. Dan kita di Pahang ni hampir 30%. Rakyat Pahang ni obesity, 27.8%. Obesity ni kita bukanlah body shaming, nak mengejek orang gemuk. Tidak. Kita kesian, dia mudah kena penyakit. Orang obesity ni 17.5% akan kena kejam manis. 30.3% akan kena darah tinggi. Dan 28% boleh kena masalah jantung. Baik tu kita sedih, kadang umur baru 40-an, belum 45, dah kena stroke, dah baring, tak boleh bangun dah. Muda lagi. Kita kesian isteri dia pun muda. Tengah pasang badan, suami dah baring, tak boleh buat apa. Apa perasaan? Kita membayangkan itu. Kita berdoa lah, tak ada sanak saudara kita, anak cucu kita kena penyakit-penyakit begitu. Tapi semuanya punca daripada makan. Itu tak dapat nak nafikan. Maka kawal lah. Minum kopi bercampur susu. Kalau tahu, tambah gula. Jangan ikut hawa nafsu. Lama-lama jadi gila. Anak ayam timbang pukat, bawa ke pekan, ke rumah setinggan. Kalau nafsu lebih pada akal, umpama makan, memang tak cukup sepinggan. Tanam bunga dalam pasu, bunga melati, bunga pandan. Jangan ikut hawa nafsu, kelak nanti rosak badan. Masalah kita pula orang Malaysia ni, kalau bak makan, peluh berkira, makan berselera. Masa makan bersimbah peluh. Kalau bekerja asyik mengeluh. Puncuk lebah gading gajah. Kerja segan, tapi bila makan gagah. Habis ceramah, suka. Banyak lauk, lama duduk. Banyak kuih, duduk tak beralih. Kita tak ada makan kan? Ada juga. La ilaha illallah. Pesan dah tak payah sedia makan. Biar kurus sikit. Makan juga. Ini orang sedekah. Nampak macam mana kan? Dah sedekah lah. Subuh. Orang breakfast. Subuh warrior. Subuh ni okey makan. Ini lepas insyak makan. Tapi benda ni budaya. Tak boleh nak ubah. Saya duduk main masjid ni lama sangat tuan-tuan. Kalau nak stop budaya makan lepas program, marah jemaah kita. Nak ceramah maulud. Kalau musim maulud Rasul, ceramah maulud tak ada makan, orang boikot. Dia sebab maulud dengan mulut kan dekat-dekat. Memang kena sedia. Kurang-kurang kambing. La ilaha illallah. Jadi bila datang nanti Ramadan Al-Mubarak, kita kena kawal lagi. Sebab Ramadan ni pesta makanan. Ini yang membahaya. Kita ingat kan, kita makin nak jaga badan, makin besar lagi perut. Dah tak boleh kancing dah slow. Itu something wrong. Sebab itu kata Yusuf Qaradawi, kalau sebulan Ramadan badan kan lebih pada sepatutnya, something wrong. Sepatutnya at least 5 kilo. 5 kilo banyak tuan-tuan. 5 kilo ni tak minum air, 5 kilo. Tak mesti mau turun. Kalau makin naik, something wrong. Kita camkan nanti 10 hari puasa timbang berat badan. Kalau naik 5 kilo kena muhasabah diri. Apa yang aku boleh naik? Rupanya time berbuka tak ada benda yang dia tak telan. Semua ada. Rojak pasembo nasi kandala sapi ni cendol cakwe teo popel basah rojak bombing goreng mamak mentabak. Semua disapu. Tak boleh begitu dah berumur ni. Jagalah makan. Dia makan banyak Ramadan ni, saya ingat kita kena buat kempen. Sebab yang kita malu adalah pembaziran. Tu kita malu sekali. Berapa tahun lepas saya ingat ada satu data yang dikeluarkan oleh SW Corp, Solid Waste and Public Cleansing Management Corporation. SW Corp dia keluar satu data. Dia mengatakan bila Ramadan staf dia bertambah kerja. Tak pelik. Sepatutnya bulan puasa sikitlah kerja, sampah tak banyak. Tak, bila Ramadan sisa makanan saja naik 55%. Sisa makanan, maknanya makanan tak habis. Setiap hari di bulan Ramadan, tapak-tapak perusahaan sampah di 8 buah negeri tiap hari uruskan 15,000 tan sampah. Sisa makanan, bukan sampah sisa dapur dah, sisa makanan. Saya ingat macam kalau begini budayanya tak dapat takwa tuan-tuan.
First mesti jaga makan dulu. Sebab itu Nabi SAW, dia tak pernah kenyang 3 hari berturut-turut. Ma syabi'a Rasulullah SAW salasata ayamin mutawaliyatin. Nabi ni, kata Aisyah, tak pernah kenyang direct 3 hari. Dia mesti ada lat. Hari ni hari Ahad makan, Isnin makan, Selasa tak. Ataupun Isnin kenyang, Selasa lapar balik, Rabu makan. Dia tak akan kenyang 3 hari sekali. 3 hari direct. Kita cuba muhasabah. Daripada tengah hari sampai malam ni, berapa kali kita menyuap? Tengah-tengah ceramah ni pun senaru saja. Senaru lagi tengah-tengah ceramah. Maghrib tadi tak habis lagi kenyang. Lepas tu kalau bulan puasa pula, buffet Ramadan di hotel, kambing menerak, berpusing-pusing kambing atas palang besi. Zerung-zerang. Kita pun wow, kambing menerak. Kalau kita ni pula di Peserah ni, penuhlah bazar Ramadan. Maka ramailah orang beli. Berasak-rasak ayam dalam tempayan, ada ayam macam-macam. Kambing menjadi orang paling cari sekali lah. Sebab dia tanya, kenapa cari kambing? Oh, ini sunnah Nabi, Ustaz. Sunnah Nabi. Dia beng ke Nabi pula dah. Dah makan kambing, makanlah, tak ada masalah. Tapi biar makan cara Nabi. Cuma tuan-tuan, ada satu hadis, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ma akalan nabiyyu khubzan murattakan wala syatan masmutatan hatta laqi Allah. Kata Anas, sepanjang saya jaga Nabi, dia kan PA Nabi. Sepanjang saya jaga Nabi, Nabi tak pernah makan roti yang lembut, yang empuk, yang lembut. Dan dia sendiri saya tengok tak pernah makan syatan masmutatan, tak pernah makan kambing bakar, kambing panggang. Saya tak pernah tengok, kata Anas bin Malik. Kambing Nabi makan, tapi bukan yang golek, yang bakar apa, mungkin dalam bentuk lauk apa, kita tak pasti. Ni hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi kalau tuan-tuan nak makan kambing, buatlah lauk, tak ada masalah. Bakar apa, okey. Tak makan roti canai pun sunnah juga. Asalkan makan tangan kanan, makan jangan kedekut, sunnah juga, tak ada masalah. Yang penting berjaga-jaga. Kerana kesihatan kita ni benda yang tak boleh dijual beli. Sekali sakit, payah nak baik balik. Jadi kalau Ramadan ni momen untuk kita meningkatkan kesihatan kita. Apatah lagi makanan kita sekarang ni tuan-tuan, bukanlah kita hina rezeki Allah, tapi kadang-kadang kita tak tahu campur macam-macam, kalori tu tinggi sangat kadang-kadang, tak pernah sabar. Saya ambil contoh karipak. Karipak, kita dulu makan karipak juga, tapi karipak sekarang dia orang teh apa semua, kalori dia saja 130, agak tinggi. Nasi lemak komplit tak payah cerita lah, 644 kalori. Kalau telur goreng sebiji saja dah 110 kalori. Roti canai kosong sekeping tak ada kuah, 200 kalori. Kalau roti telur sekeping, dal sepiring, 414 kalori. Teh tarik segelas 83 kalori. Baik tu orang kalau minum 4 cawan sehari, 4 gelas sehari teh tarik, sama macam makan nasi 1,5 mangkuk. Sama. Dia nasi tak makan, teh tarik 6 gelas sehari. Baik makan nasi. Serupa je. Sedangkan kita, ni kajian perubatan lah. Orang lelaki dewasa sehari dia hanya kena ambil kalori 2,250 je. Kalori dia. Dia tak boleh lebih daripada tu. Wanita dewasa 1,800 saja. Asal ambil lebih, apa jadi? Obesity lah. Kita akan jadi gemuk. Maka nak makan banyak boleh, kena exercise banyak. Itu sebab lepas berbuka, kita ada terawih. Apa tujuan terawih? Exercise. Exercise balik. Segala hak kita melantak maghrib tadi, dia ringankan balik badan kita. Tuan-tuan, kalori ni don't play-play. Katalah kita makan, ambil contoh, ambil lemang. Lemang sepotong, kita ambil rendang ayam 2 ketul. Jangan ambil tu 2 ketul kecil rendang ayam. Selemang sepotong dengan rendang ayam 2 ketul, tu dah 100 kalori. Untuk nak bakar 100 kalori, kita kena exercise. Apa contoh exercise? Umur-umur sekarang ni nak jogging tak larat dah. Nak kayuh basikal malas, member tak ada. Brisk walk sajalah. Brisk walking ni 100 langkah seminit. Untuk bakar 100 kalori, kita kena berjalan setengah jam.
Maknanya tuan-tuan makan selemang sepotong, rendang ayam 2 ketul, kena jalan kaki daripada masjid kita ini sampailah ke Petron. Berserah. Hanya gara-gara sepotong lemang saja. Jalan kaki sampai Petron. Balik naik Grab lah. Letih jauh juga. Pergi jalan kaki. Balik suruh anak ambil. Nak ngilangkan 100 kalori itu tadi. Bayangkan raya esok, kita melantak bukannya sepotong lemang, sebatang lemang. Maka kena jalan kaki daripada sini sampailah ke Giant Kuantan baru boleh hilang kalori itu tadi. Yalah banyak, bukan nak melakuk tuan-tuan, tidak. Ini kan untuk kesihatan kita. Dulu kalau saya pergi berceramah di hospital, Jabat Kesihatan Daerah, di Kementerian Kesihatan, kalau habis ceramah, dia sedia makan. Makan ni, siap ada jadual. Katalah dia bagi kuih. Kuih Cik Mek Molek, kuih apa. Siap kuih ni ditulis berapa kalori. Kita jadi cuak nak makan. Ni doktor boleh makan ke tak? Boleh Ustaz. Kita nak didik rakyat kita ni kontrol. Jadi, kita ambil banyak mana. Dan benda ni pun sunnah Nabi, iaitu tak berlaku pembaziran. Kita kan buffet Ramadan, kalau pergi buah belanja ke apa, beraturlah ramai-ramai dekat dengan tempat makan. Cuba tengok gelagat manusia mengambil makanan. Macam tak ada hari esok lah. Penuh, timbul segala binatang macam zoo negara atas pinggan dia tu. Segala binatang ada. Hak terbang ada, hak berenang ada, hak darat ada, darat, udara, laut. Semua ada. Makannya tidak juga. Membazir tu kan saudara setan. Jadi kita pastikan Ramadan tahun ni kurus. Itu matlamat kita. Ramadan tahun ni kurus. Apa sebab? Kita tak nak gemuk. Minta maaf tuan-tuan, ni bukan body shaming. Nabi tak suka umat dia badan buntat-buntat gemuk-gemuk ni. Tak suka. Dalam satu hadis, ni bukan body shaming, tidak. Kan ada blok kecil hati kan. Nabi suruh hati-hati dalam satu hadis. Summa yakunu ba'dahum qaumun yashhaduna wa la yustashhadun wa yakhununa wa la yu'tamanun wa yanziruna wa la yufun wa yadhharu fihimus simanu. Nanti nak kiamat akan datang sekelompok kaum aku daripada umat aku. Mereka ni kalau jadi saksi, jangan, dia tak boleh dipercayai kesaksiannya. Kalau dia diberi amanah, confirm dia akan khianat. Kalau dia bernazar, berdoa je bernazar tu dia tak buat. Dan tanda mereka itu kebanyakannya yazharu fihimus simanu. Kebanyakan mereka itu badannya gemuk-gemuk, kata Nabi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Gemuk ni bukan sebab dia daripada beranak-beranak tu gemuk. Dah ada orang pada kecil gemuk tuan-tuan. Daripada lahir buntat dah. Sampailah sekarang. Itu cerita lain. Ini sebab banyak makan, banyak minum, tak jaga. Jadi kita mesti jadikan Ramadan tahun ini mesti jaga kesihatan. Ini yang pertama, kata Dr. Yusuf Al-Qardawi. Yang kedua, tanda kita Ramadan nanti boleh outputnya taqwa apabila tajamnya perasaan kita terhadap nikmat Allah. Dalam bahasa mudah, kita menjadi hamba yang sangat bersyukur atas semua pemberian Allah, sama ada yang kita suka ataupun tidak. Bulan puasa ni tuan-tuan, jangankan air sirap, jangankan air sejuk, air pahit pun sedap. Bulan puasa sembahyang Jumaat panas, kita ambil wuduk di tempat wuduk, basuh muka kena bibir. Macam manis pula dah air pahit ni. Apa? Punyalah kita syukur nikmat. Air pahit pun rasa sedap. Padan muka. Ertinya tajam kesyukuran kita dah. Macam sekarang kan kita melantak-lantak gitu je. Pahit tak habis tutup air pun kita biar je. Kita akan jadi menghargai nikmat Allah. Baik itu nanti bulan puasa, sunat hukumnya, kita buka nanti berbuka puasa, sunat duduk depan makanan. Ini tuan-tuan yang puasa Syaban, hari esok ramai nak puasa Syaban, nanti nak buka ikut sunnah Nabi. Sebelum buka duduk depan makanan, dapat pahala. Apa hikmah bila nak berbuka duduk depan makanan? Menambahkan syukur. Sebab apa? Kita kan berdendam menengok makanan. Mi goreng.
Aku geram betul dengan kau. Nak dapatkan kau ni tadi aku order dengan budak Grab kat 2 jam baru sampai. Kau tahu aku balik kena panas ke pula kau sekali lagi berapa banyak kerja. Aku nak melantak ke kau maghrib ni kau. Jaga kau mi goreng. Azan ke aku kekoh terus. Dia akan rasa dendam, rindu dendam itu. Jadi bila Allahu Akbar, ya, kita makan ngak. Sebab kita dah duduk awal. Tapi kalau kita orang azan baru buka, kita tak rasa nikmat. Jadi tuan-tuan nanti nak buka, duduk awal. Duduklah dalam 5 minit sebelum azan maghrib atau 10 minit. Jangan duduk lepas asar. Angin perut. Banyak pula lauk. Sudahlah. Denyuk kepala. Jangan duduk 5 minit sebelum. Tujuannya nak menambahkan rasa syukur kepada nikmat. Dia kalau nikmat ni tak mesti hak kita nak. Kadang ada benda kita nak ini Tuhan bagi lain. Tuhan nak tengok engkau bersyukur ke tak. Latih bulan puasa. Macam saya malam ni penganjur bagi air mineral kepala hijau. Kalau ikut hati saya nak teh tarik sebenarnya. Teh tarik. Tapi sebab kita kena didik syukur. Terima je lah Alhamdulillah orang bagi. Jangan cakap banyak. Kalau bahasa tasawufnya, kalau anda tak dapat apa yang anda suka, suka je lah apa yang anda dapat. Kalau ikut kita suka nak teh tarik, menganjur bagi air mineral. Mineral apa mineral lah. Alhamdulillah minum. Go. Syukur. Baru makam tasawuf. Sifat syukur dia panggil. Ini contoh mudah. Banyak nak diterangkan. Tapi saya ingat kita beri laluan dulu lah kepada azan isyak. Ia akan berkumandang beberapa saat lagi. Jadi kita berhenti dulu seketika. Tuan-tuan jangan ke mana-mana. Kita akan kembali lagi selepas ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kembali kita menyambung syarahan kita malam ini berkaitan tajuk amalan di ambang Ramadan ini. Kepada jemaah kita mohon izin untuk menganjakkan sedikit pelaksanaan solat isyak kita untuk beri peluang saya menghabiskan huraian. Ke ada yang nak balik cepat nak menengok Mas Singa ke apa, tak ada ya. Malam ni final katanya. Jadi ramai orang muda nak menengok Mas Singa. Tuan-tuan kalau tak tahu apa tu Mas Singa memanglah berumur betul lah. Memang tak tahu lalu maknanya. Hadirin hadirat sekalian. Jadi memasuki bulan Ramadan yang akan muncul ataupun tiba tak berapa lama saja lagi. Sudah sampai masanya kita membuat banyak persediaan, khususnya benda-benda yang boleh menambah baik kita menjadi orang yang bertakwa. Tadi kita cerita yang pertama sekali kesihatan kita. Mesti kita jaga sepanjang Ramadan. Yang mana kesihatan ini puncanya daripada makan. Maka jagalah makan sepanjang Ramadan nanti. Yang kedua, kata Syuk Qardawi, mesti pupuk sifat syukur sepanjang Ramadan nanti. Memang tak dinafikan Ramadan ni dia boleh menajamkan sifat syukur kita. Orang bersyukur ni baru dia tahu nikmat tu bila nikmat tu tak ada. Nah, itulah pendidikan takwa. Sebab itu kata Imam An-Nawawi rahimahullah, orang yang beramal ibadat kerana dia takut pada Allah, itu dia panggil hamba Allah. Orang yang beramal ibadat kerana dia mengata dia buat itu kerana itu adalah perintah Allah, maka ini orang berilmu. Orang yang beramal ibadat kerana mengharapkan fadilat ataupun pahala, ini orang jiwa saudagar. Tak salah, boleh. Mengharap pahala boleh. Amal yang diberikan, yang kita buat kerana nak takut kepada azab Allah, maka itu adalah orang yang takwa. Tapi orang yang beramal ibadat kerana syukur kepada nikmat, maka orang tu mendapat makam tertinggi, iaitu ikhlas. Tuan-tuan datang surau atau masjid malam ni, apa niat tuan-tuan datang untuk semayang isyak, dengar ceramah semayang maghrib? Apa niat? Ada orang dia datang, okeylah nak dengar ceramah. Ada orang datang semayang jemaah, dapat pahala. Tapi tak ramai orang datang ibadah kerana syukur nikmat, tak ramai. Dia kalau orang tu ibadat kerana syukur, ni makam tinggi. Contoh kita sedekah lah. Ulur tabung. Kita keluar duit, kita masuk. Kita pun sebut, ya Allah aku beri ni sebab aku syukur nikmat engkau bagi aku. Sepanjang tahun ni bisnes bagus,
Alhamdulillah, pelanggan pun bagus. Ini aku sedekah sebagai tanda syukur nikmat. Pup, masuk. Oh, tinggi makam tu. Ataupun tuan-tuan datang sembahyang subuh hari esok, ya Allah, aku datang subuh ni sebab syukur nikmat. Pagi ni masih dapat bangun sembahyang subuh, boleh segar lagi datang masjid. Walaupun umur pun dah meningkat, penyakit pun ada sikit sebanyak. Alhamdulillah, boleh ibadah. Terima kasih Tuhan, pagi-pagi sembahyang. Oh, itu makam tinggi. Maka nak dapat kesyukuran itu memang kena dipupuk sepanjang puasa ini, sepanjang Ramadan nanti. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata Yusuf Al-Qaradawi, orang melalui Ramadan ni, dia akan merasai jiwanya itu lebih bersih daripada bulan yang sebelumnya. Rasa bersih ni maknanya rasa tak adalah, kita rasa kosong, kita rasa tak ada riak, tak ada takbur, tak ada nak show off, tak ada apa. Sebab itu puasa ni amalan yang penuh dengan keikhlasan. Puasa ni amalan yang payah diukur. Puasa ni dia unmeasurable, dia payah dia tak ada alat ukur. Macam amalan ibadat lain, kita boleh measure, kita boleh ukur. Contohnya semayang. Orang punya semayang kita tengok, kita perhatikan, buat penelitian, kita boleh ukur dia ni semayang bagus atau tak bagus. Kita boleh buat penilaian. Kita boleh bincang, Ustaz, orang tu semayang tak khusyuk. Mana awak tahu dia tak khusyuk? Mata melelar, pandang sana sini, tengok jam, tengok baca TV macam-macam iklan ceramah, habis dia baca semua. Nampak mata dia bergerak. Jadi boleh diukur. Ustaz, orang hujung tu semayang khusyuk Ustaz. Ngobrol, mata pejam, mulut baca Fatihah, walau nampak bersungguh. Artinya boleh diukur. Orang ni khusyuk, orang ni khusyuk, ni dok cetong, ni dok setarang barang, ni bagus lebay dia ni. Artinya kita boleh ukur. Sedekah, zakat boleh ukur. Ustaz, Pak Haji tu bagus dia Ustaz. Bawa pula sedekah RM10 sama, tiap-tiap hari sedekah. Artinya boleh ukur. Tu Pak Haji seorang tu kedekut Ustaz. Pula bila golek tabung dia bawa buat tidur. Bapak kedekut. Buat bodoh. Tadi molek, lalu tabung tu dia tidur. Artinya orang ukur, dia ni kedekut, dia ni sedekah, pemurah. Artinya boleh diukur. Kadang ambil zakat, dia membawang juga. Dia kata orang ni bagus Ustaz. Pula bayar zakat, bagi RM50. Kita buka resit, dah tak apa-apa, keep the change. Resit tak nak. Bagus dia. Tapi ada orang dia tunggu sampai cerah nak ke balance duit dia. Puas menggagau kita orang mencari. 30 sen pun dia nak balik. Dia mana boleh diukur lah gelagat manusia dalam ibadat ini. Haji boleh ukur, lagilah boleh ukur hajinya. Ada orang di Mekah time ukur Arafah. Orang ukur baca doa dekat kemah, semayang, baca Quran. Dia main game, ada main game. Main game. Nak guna nak mabrur. Ada orang, kita tengok Ustaz, dia ni haji mabrur Ustaz. Apa pula? Tengok dia melontar jamrah Ustaz, semangat tu. Dia pegang batu 7 biji tu, Bismillah Allahu Akbar. Macam drama Ustaz. Dia balin tu macam ada setan tu dalam tong tu. Allahu Akbar. Semangat tu. Tak cukup 7 batu, gerang kan, ambil slipper pula balik. Ya, marah betul dia ke setan. Bagus Ustaz orang tu. Ya Ustaz Haji tu tak dorok. Baru pula dia lontar macam bagi ikan makan Ustaz. Artinya orang boleh ukur. Puasa benda ukuran. Puasa ni ibadat yang orang tak tahu pun kita buat. Mana ada orang tahu kita puasa? Terutama tengok puasa 6. Kita puasa 6, balik raya kampung, balik ke bandar, start kerja balik, masuk office. Dah lama tak breakfast pagi-pagi kan, sebulan tak pergi breakfast, buka office. Moh minum air pagi, jom kena roti bakar. Jom minum air. Sorry boh, kawan ada lagi 4 hari lagi tinggal. Puasa. Artinya kita tak tahu dia puasa. Artinya puasa ni dia tak ada tanda. Apa tanda orang tengah puasa? Tak ada tanda, kita tak tahu pun. Atau bulan puasa orang puan yang tak boleh semayang, kita tak tahu dia tak puasa. Artinya puasa ni benda yang sangat ikhlas. Jadi sebulan Tuhan latih kita nak jadi ikhlas. Ikhlas ni benda payah tuan-tuan. La ilaha illallah. Kata As-Susi rahimahullah,
Al-ikhlasu faqdu ru'yatil ikhlas. Ikhlas ini adalah apabila hilangnya perasaan engkau memandang diri engkau sudah ikhlas. Fa in man syahada fi ikhlasihil ikhlas, siapa yang melihat dirinya sudah ikhlas, faqad ihtaja ikhlasu ilal ikhlas, maka keikhlasannya itu tadi memerlukan keikhlasan yang satu lagi. Kita orang minta sedekah, kita bagi. Dalam hati kita, aku ikhlas kerana Allah. Orang tak tengok, tak upload Facebook, dalam Instagram tak ada orang tahu kita masuk. Tapi terdetik dalam hati aku, oh ni ikhlas ni, ikhlas ni, ikhlas, terpaling ikhlas dalam hati. Maka ketika kita merasa kita ikhlas itu, kita belum lagi ikhlas. Dia ikhlas ni benda tak ada, benda tak terfikir. Macam contoh mudah, dalam Quran ada satu surah nama surah Al-Ikhlas. Apakah surah Al-Ikhlas ni? Kalau tuan-tuan tak apa jugalah surah, memang benar betul lah. Qul huwallahu ahad. Itu surah paling basic sekali. Tak malah aku ada yang tak apa. Minum air Zam-Zam banyak sikitlah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surah tu nama Al-Ikhlas. Tapi tuan-tuan cari dalam surah tu mana perkataan ikhlas, tak ada. Biasa Quran ni nama surah dengan isi kandungan surah akan ngam. Surah At-Tin wat-Tini waz-Zaitun ada tinnya di situ. Surah Baqarah ada perkataan Baqarah dalam tu. Tapi surah Al-Ikhlas perkataan ikhlas tak ada. Artinya Allah nak mu punya ikhlas kena ikhlas. Keikhlasan kita tu kena ikhlas lagi. Apa pahaman mudah? Amalan kita yang paling ikhlas sekali. Amalan kita yang paling ikhlas ni, minta maaf ni contoh nak mudah ya. Amalan kita yang paling ikhlas sekali adalah buang air di bilik air. Itu paling ikhlas. Apa sebab ikhlas? Kita duduk buang air, selepas selesai, pertama kita tak rasa sedih. Kehilangan segala hak kita makan daripada malam tadi. Tak ada sedih. Tak adalah rasa, ya Allah sedihnya, ya Allah aku sehera makan banyak, ya Allah buang begitu saja, ya Allah. Tak, lantaklah awak nak pergi ke mana, kita tak peduli. Dan selepas daripada tu, kita tak ada nak riak, nak cerita ke orang, share dalam Facebook, tak ada. Rasa galak, tak ada. Dan tak peduli pun pergi ke mana. Itu ikhlas betul. Macam kadang kita menyumbang, kita nak tahu pergi ke mana. Sampai tak ke Palestin ni, kita nak tahu sampai tak. Kalau ke lain dulu, contoh. Ini aku bagi ni, sampai tak? Sampai tak? Jadi kita nak tahu mana sampai. Belum ikhlas. Orang ikhlas ni macam orang buang air. Dia tak peduli pergi ke Pak Mahat ke, pergi ke mana. Lantak awak lah pergi ke mana. Aku malah nak fikir. Itu ikhlas. Minta maaf lah contoh tu tak molek. Tapi bahasa paling mudah nak dipahami. Untuk Ramadan tahun ini bukanlah maksud saya kita ni tak boleh langsung share amalan kita dengan orang. Ini jangan salah faham. Kita bukan tak boleh tunjuk amalan kita. Bukan. Boleh tunjuk. Dalam kitab Qawaidul Ahkam, jilid pertama, muka surat 125. Sebagaimana yang dinukil oleh Sulaiman Al-Ashqar dalam kitab. Dia buat satu kitab nama Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Dia cerita tentang sifat ikhlas. Dia mencatatkan satu nasihat yang diberikan oleh Imam Izzuddin Abdus Salam. Ini Sultanul Ulama. Dia menerangkan tentang bagaimana kita ni nak bezakan ibadat yang boleh tunjuk ke orang dan tak boleh tunjuk ke orang. Kata dia. Kata Izzuddin Abdus Salam, amal ibadat ni yang kita nak buat ni ada 3 jenis. Ada ibadat yang disyariatkan untuk tunjuk ke orang. Ini kena tunjuk. Tak boleh sorok. Kalau sorok, masalah. Apakah amalan yang memang kena tunjuk? Pertama, azan. Azan memang kena keluar suara. Kang Bilal pun jadi cuak nak azan. Bila dengar tajuk ikhlas, tak jadi aku. Kan takut riak lah, takut benda. Akhirnya subuh esok tak azan. Azan bisik. Allah Akbar. Allah. Kenapa tak dengar azan? Saya ikhlas, takut riak. No. Azan mesti dijaharkan. Masalah orang kata, orang aksen lah tu, tentang suara sedap. Itu masalah dia. Ibadat ni kena dijaharkan. Apa lagi tak boleh sorok? Iqamat, tak boleh sorok. Apa lagi? Khutbah Jumaat, nak sorok macam mana? Takkan khatib nak duduk bawah kursi tu.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sekolah dance sekejap ada. Wa ita'izil qurba. Ngapa khatib jadi begitu macam musam janggut? Oh, ikhlas, takut orang tuduh riak. Berdoa. Kena diri. Pegang tongkat. Garang sikit, entok-entok sikit tongkat tu. Ibadallah. Tidur kata. Ibadallah. Biar buat garang sikit. Dia khutbah ni kena garang. Khutbah mana boleh buat lemah lembut, sopan santun? Tak boleh. Sebab itu dalam khutbah tak ada pantun. Walaupun saya kaki pantun, tak boleh masuk pantun dalam khutbah. Khutbah dia kena taklimat perang. Dulu saya pernah cadang. Apa salah masuk pantun? Masuk syair sikit bagi orang suka. Ini khutbah. Katanya. Bukan ceramah. Bukan forum perdana orang nak pantun-pantun. Dia kena tegah. Dia macam kalau ikut cara Nabi, muka merah. Suaranya keras. Macam taklimat perang. Itu khutbah. Lepas tu khutbah tak boleh cari orang ustaz kelakar. Tak boleh. Dia baca sebari dia ulas pula. Lalu tu orang bahan gelak. Sambung lagi tak boleh. Khutbah gelak tak boleh. Tersengih-sengih tak boleh. Nak kena garang sikit. Walaupun tajuk dia tentang COVID, kena garang sikit tajuk dia. Kena tegah. Dulu ada satu masjid mana, bukan di Pahang, di luar. Khatib tu ambil tindakan lah. Dia baca teks, tapi dia jenis buat macam ngajar masjid. Baca sebari, dia syarah. Baca sebari, dia syarah. Dia ingat mengajar agaknya, ingat orang lain tak ada kerja. Orang nak pergi kerja lagi pukul 3. Baca sebari, syarah. Syarah tu pula siap menyanyi. Masa tu tajuk, alhamdulillah, tajuk judi. Oh, judi adalah ni. Jadi tuan-tuan, janganlah kita judi ya. Kita judi ni salah ya. Baca lagi. Maka hendaklah judi tu, pakai spek kan baca. Maka hendaklah judi tu kita jadi kita ni kena nasihat lah pada saudara mara kita ya. Jadi judi ni. Bak kata M. Daud Kilau kalau sudah gila judi RM1, dia bahan nyanyi. Dia tak pergi kursus. Tak boleh. Khatib ni dia kena tegah. Jadi kalau baca khutbah, tunjuk betul muka. Jangan malu-malu. Tak dikira tak ikhlas di situ. Ini amalan-amalan yang tak mungkin kita sembunyikan. Orang nak tuduh kita apa, orang tu orang punya pasal. Sebab memang kita kena tunjuk pada orang. Yang kedua, kata Izzuddin Abdul Salam, ada amalan yang kalau kita buat secara sembunyi, lebih afdal daripada tunjuk. Apakah contoh-contohnya? Contohnya, kita berzikir perlahan di dalam sembahyang. Afdal disorokkan. Contoh masa rukuk, masa sujud kan ada zikir dia. Janganlah baca sama kuat dengan Tok Imam. Letih makmum sebelum mendengar subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi subhanallah 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 bihamdi subhanallah azim bihamdi subhanallah azim bihamdi subhanallah kuatnya. Dia punya baca macam tu imam punya kuat. Imam pun baca slow. Dia kena baca. Alhamdulillah buni wa rafa'ni wa zuni wa khadini wa afni wa afu anni. Relax. Itu lebih baik disorokkan daripada dikuatkan. Kemudian yang ketiga, ada amalan kata Izzuddin Abdul Salam. Ada yang masanya amalan ini molek ditunjukkan. Dan ada masa molek disorokkan. Apakah dia? Contohnya sedekah. Jangan fitnah orang sedekah tunjuk itu teriak. Tak boleh. Bukan hak kita nak hukum orang. Kita jangan judge orang. Kita tak tahu dia ikhlas ataupun tidak. Jadi sedekah boleh pilih dua. Nak buat sorok-sorok atau nak buat secara public orang semua tahu. Tak ada masalah. Tapi pandangan saya, kalau sedekah ni biarlah bukan kita yang ceritakan ke orang. Yang bercerita tu adalah orang yang menerima bantuan itu. Maknanya kita bagi ke anak-anak buka sekolah nanti, back to school, bag dan sebagainya lah. Kita bagi alat tulis. Jangan kita masuk dalam posting page kita. Tapi biarlah masjid yang masuk dalam posting page masjid. Alhamdulillah hari ini kita menerima bantuan alat-alat persekolahan untuk anak-anak karya kita. Sumbangan diberikan oleh Tuan Haji sekian-sekian. Beliau seorang ahli perniagaan yang berjaya. Moga rezeki bertambah. Amal orang lain cerita. Tak salah. Jangan dia pula. Alhamdulillah hari ini saya telah pun macam penyimpan mau besar raja-raja. Dia punya saya tu macam. Jangan begitu, biarlah orang lain. On behalf kita. Itu lebih jagalah. Yang penting kita jangan judge orang.
Macam kadang dulu kan ada selebriti bagi bantuan zakat macam-macam, orang tuduh oh dia riak tak. Jangan gitu. Kita tak tahu apa dalam hati perut orang. Bukan kerja kita. Lepas tu Abu Sa'id Al-Khudri dia beritahu, Nabi pernah ajar dia, inni lam umar an unaqqiba ala qulubin nasi wala asyqa butunahum. Saya tak diperintah oleh Allah untuk periksa hati orang. Dan saya tak diperintah oleh Allah untuk belah perut orang. Bukan kerja saya. Ini hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Imam Ahmad. Orang beri sumbangan ke kita, bukan kerja kita nak menyiasat dia ikhlas ke tidak. Bukan kerja kita. Lepas itu kata Umar Al-Khattab, barang siapa menunjukkan kebaikan, kita akan cinta kepada dia walaupun hatinya tak suka dengan kebaikan itu. Tetapi siapa menunjukkan perangai jahat, kami akan benci kepada dia walaupun dia mengaku hati dia baik. Kan ramai orang guna ayat itu. Saya ni ustaz, mulut je nampak jahat, hati baik. Tak ada, tak terpakai dah ayat itu. Saya ni nampak je bengih, kasar, kurang ajar, tapi hati saya mulia ustaz. Saya tasawuf tinggi juga. Orang tasawuf bukan begitu perangai dia. Sebab kata Umar, siapa tunjuk yang baik, kami akan respect walaupun hati dia jahat. Tetapi siapa tunjuk jahat, kami akan tak respect dia walaupun dia kata hati dia baik. Apa yang tercermin, itu saja yang kita judge. Kita tak judge dalam hati orang. Ikhlas hati jujur pekerti, ikhlas menurut alur patutnya. Ikhlas mengikut undang adatnya. Menjadi manusia hati nak lurus, iman teguh, budi pun halus, memikul beban hati pun tulus, mengingat rakyat tidak putus-putus. Maka sepanjang Ramadan Al-Mubarak, kita diajar dengan sifat ini. Sifat ikhlas. Tak ada nak tunjuk ke orang, tak ada nak, yalah, tak apa nak ditunjukkan puasa, itu sajalah. Itu yang ketiga. Yang keempat. Yang kelima, kata Yusuf Qaradawi, memasuki Ramadan nanti, tanda output kita takwa adalah apabila kendurnya gelora nafsu dan ada kegairahan untuk menambahkan ibadah. Itu bagus. Bagus. Artinya, habis sejak Ramadan, dia masih boleh konsisten pergi masjid. Itu hebat. Biasanya orang kita, sebulan Ramadan dia pulun siang malam, pagi petang duduk masjid. Masuk 1 Syawal, semayang semula di rumah. Artinya tak konsisten. Orang yang konsisten, dia akan bertambah lagi baik dia selepas melakukan kebaikan. Min sawabil hasanati al-hasanatu ba'daha. Tanda kebaikan kita diterima adalah kita akan bertambah dengan kebaikan baru. Contoh, kita sepanjang Ramadan kita puasa sebulan. Masuk bulan Syawal, kita dah sayang dengan ibadah puasa, lantas kita lanjutkan dengan puasa 6 pula. Itu tanda ada kesinambungan. Tidaklah bila habis saja Ramadan puasa yang terakhir, azan maghrib, yahoo! Tahun depan pula jumpa puasa lagi, bye-bye puasa. Setahun dia jumpa puasa semula. Tak, dia konsisten pula pada bulan Syawal. Dia ibadah ni yang penting konsisten je. Macam kita pergi ke Mekah. Macam mana nak tahu ibadah kita di Mekah diterima Allah? Mudah saja. Kalau masa di Mekah hari-hari pergi Masjidil Haram, balik ke Malaysia haram pergi masjid, maka tak diterima lah di Mekah tu. Maka ibadah Ramadan pun sama. Nak tahu konsisten tu diterima atau tidak, diterima tak, konsisten tak pada bulan yang seterusnya. Jadi itu yang dimaksudkan kendurnya gelora nafsu dan lebih gairah untuk beribadah. Kita Ramadan ni sebenarnya kontrol nafsu je. Kontrol nafsu. Bulan puasa tuan-tuan, air mineral, Ice Mountain ni, dia halal. Ada cok jakim apa semua halal. Ada ke? Ada halal. Jadi, dari segi hukum halal. Tapi kita kontrol nafsu kita haramkan dia untuk kita. Maksud saya, kita lepas sahur pergi masjid sembahyang subuh. Balik ke rumah, tengok atas meja ada air mineral. Masa tu pukul 7.30 pagi. Kita pun geram juga, kata air mineral. Engkau sedap. Halal, ada cok jaket. Tapi sekarang kau haram untuk aku. Tunggu maghrib kan kita jumpa balik. Artinya kita kontrol.
Bukan haram terus, kontrol saja. Hei mi goreng mamak, kau sedap. Tapi sekarang baru pukul 2 petang. Kat pasar Ramadan awal pergi. Baru 2 petang. Tunggu lepas maghrib kan kita berjumpa balik. Wahai mi goreng mamak. Kita jaga nafsu kita. Wahai isteriku, kau cantik menawan. Baru pukul 10 pagi, aku tak boleh buat apa-apa sekarang. Kau tunggu lepas terawih kan. Kalau cucu tak datang lah. Kalau cucu datang sekarang. Kita bincang guna gaya. Bayang, itu bulan puasa kepada tuan-tuan yang baru kahwin. Jangan buat kelakar lah, tidur siang hari berdua apa semua. Kita takut accident, membahaya ya. Isteri pun jangan pakai pakaian pelik-pelik sangat. Bulan puasa siang hari, pakai baju rimah, baju tazan pun jangan. Kalau pakai tidur pakai telekung je senang. Selamat, tak ada gangguan. Sebab kalau accident siang hari, dia punya denda berat. Jadi nak selamat bulan puasa, kalau siang hari, hari cuti, suami tidur kat peti air, isteri tidur dalam bilik, kunci pintu. Jangan bagi dia masuk. Ini untuk orang yang baru kahwin lah. Orang yang dah lama kahwin, tak lantak engkau lah tidur di mana. Dia dah tak kisah dah. Jaga diri. Yang penting kita nak naikkan nafsu kita dari level amarah kepada level kamilah. Orang daripada amarah ke kamilah ni proses tasawuf lah tuan-tuan. Kita nafsu amarah ni nafsu kita sekarang. Bulan Rajab Sya'ban ni kebanyakan kita nafsu amarah. Amarah ni nafsu yang selalu terdedah kepada godaan. Anytime tergoda dengan godaan. Dia sampai peringkat kita takut nafsu kita ni, dia menganggap benda baik dengan benda jahat sama. Dia jadi normalisasi. Bila dah sampai tahap tu namanya jahat namanya. Bahkan lagi jahat, kita bukan saja menyesal, tidak lagi menyesal bila buat jahat, bahkan lega dan gembira kalau buat jahat. Maknanya minum agak, lega, hilang masalah. Itu berat. Itu dah jahat sangat. Jadi nafsu amarah ni kita kena polish dia, naik jadi nafsu lawamah. Lawamah ni orang yang nafsu dia dah start kesal dengan kesalahan. Baguslah. Orang yang amarah tak kesal pun. Dia rasa bangga pula buat kesalahan. Nah, lawamah ni dia ada menyesal. Tetapi dia tetap kalah. Maknanya dia tahu benda tu salah tapi dia tak nak buat tapi dia buat juga. Yang ni jenis masuk penjara, keluar penjara, masuk penjara, keluar penjara lah. Jenis tahu salah tapi kena tangkap, masuk balik dan begitulah. Jadi kita polish lagi sampai nafsu mulhamah. Mulhamah ni nafsu yang telah ada guide, ada ilham nak buat baik. Dia duduk atas sempadan border. Belum baik, belum jahat. Kalau tak ada guide, dia boleh hanyut balik. Polish lagi, naik nafsu mutmainnah. Mutmainnah ini orang tenang. Tenang is good. Ini tenang sekarang ni ramai orang tak ada ketenangan. Kenapa orang tak ada ketenangan? Nafsunya itu tak dipolishkan jadi mutmainnah. Orang tenang ini, dia tak digugat oleh apa-apa. Dia tak digugat oleh sihat, tak digugat oleh sakit, tak digugat oleh hina, tak digugat oleh puji-pujian. Semua sama saja. Sakit pun dia okey, sihat pun dia okey. Dia dah tenang, dia tenang. Kan ada orang baru diagnose doktor, awak ni ada penyakit ni, tu matilah aku, meninggal lah, biarlah aku mati. Jangan gitu, dia tak ada ketenangan, dia relax saja. Saya pernah jumpa ada orang, dia kanser tahap 4, orang di Saudi. Dia bukan sekadar satu kanser, dia ada 3 kanser. Tapi yelah, kita jumpa dia, kita tak tahu dia ada 3 kanser, semua tahap 4. Dia kata dia ni mati bila-bila. Saya tanya dia macam mana boleh jadi tenang betul, nampak relax. Dia kata begini, saya tak anggap kanser ni masalah. Saya anggap kanser ni sahabat saya. Sahabat celah mana pula? Sahabat sebab dia mengingatkan saya kepada Allah. Dia mengingatkan saya kepada kematian. Ini sahabat sejati. Sahabat di luar tu doa karaoke siang malam. Doa nak suka. Tak ada lalu ingat ke Tuhan. Jadi sahabat saya ni, bila saya nak buat tak senonoh sikit, tu 3 kanser. Tadi. Dia mengingatkan saya. Jadi ni sahabat sejati. Jadi saya suka dengan dia. Tenang tu hidup dia tuan-tuan. Kalau kita dapat tahap tu hebat sungguhlah. Relax saja. Kita bawa kaki serban dah susah hati lah. Allah serban pulak kaki aku nak bangun macam mana ni sekarang. Susah hati dah kita. Dia tenang saja. Orang mutmainnah ni juga, dia pujian tidak menyebabkan dia berbunga. Dikeji pun dia tak rasa sakit. Orang puji dia okey.
Orang kutuk lantak engkau lah. Dia jenis, okey, ada orang, kalau orang puji dia suka. Orang komen yang tak elok, dia delete komen orang tu. Dia nak orang puji. Sama, tak boleh begitu. Kita kena ada ketenangan. Tak ada perasaan marah, tak ada dendam, mutmainnah. Dah dapat tahap itu, naik lagi tinggi, nafsu radiyah. Radiyah ni reda je. Apa Tuhan takdirkan, ikutlah. Dia terhibur dengan ujian. Dia menganggap ujian ni adalah hadiah daripada Allah. Kalau dia sakit, dia gembira. Ya, Tuhan ingat lagi ke aku, sakit aku. Dia suka. Dia suka. Kita tak dapat tahap ni, susah. Tinggi lagi, nafsu mardiyah. Mardiyah ni tahap wali lah. Dia ni, apa dia buat, dapat redha Allah. Mulut masin. Kalau dia cakap, jadi. Sebab kehendak dia sama kehendak Allah. Kalau dia kata, contohnya celaka lah. Orang tu tahap tinggi lah. Lagi tinggi, nafsu kamilah. Ini bukan kita lah. Ini biasanya nabi-nabi. Jadi untuk nak polish nafsu kita ini, daripada amarah nak pergi sampai mutmainnah apa semua ni, time yang paling cantik Ramadan. Time lain tak dapat. Sebab Ramadan ni, dia sepanjang bulan tu, dia bulan taqwa. Sebab kita yang kontrol diri kita. Kita baru nak buat jahat, contoh, tuan-tuan pergi ke bandar. Bawa kereta. Sampai di traffic light atau sampai depan menara 188, ada amoy melentah pakai skirt. Kita tengah puasa, apa reaksi kita? Astaghfirullahalazim, ya Allah, aku tengah puasa, ya Allah, kurang pahala aku hari ni. Takwa. Kalau bulan sekarang ni, tengok jugalah, kita ada wow, kita ada wow tu ada. Artinya kita tak nak kontrol sangat. Kita bulan sekarang tengok Netflix, gambar orang bercium, tengok sekejap, cium. Bulan puasa Netflix pun tak buka sebab takut tertengok. Artinya kita punya tahap kontrol tu hebat. Jadi itu momen yang sangat indah kalau dapat polishkan kita punya nafsu kita. Adab dan bahasa hendaklah dibawa kepada kerabat muda dan tua. Jangan mengikut nafsu dan hawa. Dunia akhirat mendapat kecewa. Tanam bunga dalam pasu, bunga melati, bunga pandan. Jangan dilayan sangat hawa nafsu. Kelak nanti rosaklah badan. Maka kata Ustaz Qadawi sebagai kesimpulan, gabungan daripada 5 perkara yang disebutkan tadi, maka membentuklah puasawan itu menjadi orang yang bertakwa. Maka dapatlah end result produknya daripada kilang Ramadan tadi, keluarlah orang yang bertakwa. Maka kita berdoalah kepada Allah, moga kita dapat jadi orang takwa itu. Dengan syarat preparationnya mesti bermula daripada sekarang. Boleh dah berjinak-jinak datang ke masjid. Boleh dah berjinak-jinak puasa sunat Syakban. Boleh dah berjinak-jinak kontrol mata daripada nengok benda tak senonoh. Boleh dah berjinak-jinak jaga telinga daripada dengar lagu banyak sangat. Kita dah boleh start kontrol. Ini bukan kata haram, tak boleh, tidak. It's all about control. Kita kawal supaya masuk Ramadan nanti kita jadi lebih berkualiti lagi penghasilan kita. Sebenarnya banyak nak diterangkan, tapi saya kira sekadar itulah sembang-sembang kita pada malam ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga pertemuan kita ini sama-sama diberkati hendaknya oleh Ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatkan umur kami pada bulan Sya'ban, panjangkan umur kami bertemu dengan Ramadan. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'imaha wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin aw fi'lin aw amalin wa na'udzubika minan nari wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin aw fi'lin aw amalin. Ya Allah, kami mohon padamu surga dan segala nikmatnya dengan apa saja cara yang boleh mendekatkan kami kepada surga, sama ada melalui mulut kami ataupun dengan perbuatan kami, dan kami berlindung dari
daripada neraka dan azabnya, dan apa juga yang boleh menjadikan kami dekat dengan neraka, sama ada disebabkan kesilapan mulut kami ataupun amal perbuatan kami. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawir qulubana wa thabit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa an syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid din wal dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam keberkatan, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, molekkanlah amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami dengan kebaikan, jauhkan kami dari kejahatan, kabulkanlah segala doa kami sama ada dalam urusan agama dunia ataupun akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, ingat, kurangkan juadah, tingkatkan ibadah, banyakkan bersedekah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.